kepada kebaikan. Tapi Pak Yus tak nyatakan buat apa keburukan tu. Apa keburukan tu, apakah kebaikan yang dapat selepas pindah tu. Saya guna perkataan tu tau. Banyak kali saya dengar. Viewer, Banyak kali. suruh kau viewer saya duk guna perkataan tu. Daripada keburukan kepada kebaikan. Atau saya tak guna perkataan-perkataan macam tu. Tapi tak apalah. Kira dia saya daripada PAS. Kan? Saya keluar tinggalkan PAS. Lepas tu saya lebih kepada sebelah. Kita mesti ada matlamat kita lah. Macam saya nampak kepada UMNO lah. Itu lah. Itu saya nak tahu tu, keburukan, kebaikan Pak Yus. Keburukan dan kebaikan. Yang Pak Yus kata Pak Yus meninggalkan keburukan dalam PAS dan mendapat kebaikan dekat parti apa, Pak Yus tak sebut lah. Malam tu saya tak dengar UMNO. Tu yang susah nak terang sikit tu pasal saya tak pasal saya cakap macam tu. Jadi tak apalah lebih kurang ya kan. Takkan kita nak duduk dalam keburukan tau. 2-3 kali takkan kita Pak Yus masuk bila UMNO Pak Yus? Tak masuk lagi. Oh tak masuk lagi lah. Tak masuk lagi. Okey. Tak tahu nak masuk lagu mana. Saya duk isap rokok. Okey, apa cuba Pak Yus cerita apa yang keburukan yang Pak Yus nampak tu dan juga apa kebaikan yang Pak Yus nampak ni daripada keburukan kepada kebaikan tu. Dia dulu ni masa kita duk bercelaru dulu masa dekat kerajaan kan. Aku duk tunggu juga PAS duk buat live ke apa duk cerita kan. Cerita, yelah keadaan kita kan masa tu tunggal langgang. Harak tu. Masa Mahdi tu. Allah Muhammad. Lepas tu, dalam kita duk scroll tengok dekat muka buku yang aku nampak, Ismi Rakyat. Papa Gomo. Tapi masa tu pun di antara idola aku. Ya, okey. Masa tu hang cakap dengan siapa tu, dengan UMNO tu. Ashraf Wajidi. Ya, Ashraf Wajidi. Aku kan kenal sangat nama-nama ni. Dia tengok hang punya otak macam dengan ni tu. Macam misi tu. Dahsyat. Pupram. Kelak bakta apa semua. Lepas tu aku jumpa hang balik, aku balik dah. Aku dah, tak apalah, tapi tak apalah. Kira okey lah. Kan? Sama juga aku dulu duk tengok Papa Gomo apa kan. Tengok Papa Gomo, tengok. Oish. Bayangkan dulu aku tak nak baut lah ni tengok. Pak Yus tahu tak sebab apa saya tinggal UMNO? Jatuh tak apalah kan. Tu tak apalah. Cuma aku bagi aku tahu akulah. Mesti ada alasan sekarang. Lepas tu aku tengok PAS tak buat apa. Kita dalam keadaan macam tu kan, kita duk mengharap lah Tok Guru ni bersuara lah kan. Apa-apa benda keadaan kita, tak ada dia bunyi apa Geng PAS pun tak buat live, tak buat apa. Lepas tu kita duk dengar pasal hang pun sama cerita pasal UMNO. Betul tak? Duk dengar. Betul dia ni cakap ni. Pasal kita dalam PAS tak tahu UMNO tu lagu mana. Memang tak tahu. Aku tahu UMNO ni lepas umur aku 40. Kemudian duk tengok hang punya penerangan dekat Ashraf Wajidi pun semua kan. Aku kena kaji ni pasal ni. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Lepas tu tengok Papa Gomo. Seiring juga dengan hang juga. Hang cerita. Mana kata benda ni kena ambil tahu. Lepas tu hati dah mula dah tertarik dengan UMNO kan. Aku sembang dengan rumah kau kata, tengok gaya ni macam betul kat UMNO ni duk kata ni. Betul kat UMNO. Macam PAS dia ada benda tak kena banyak ni. Lepas tu duk follow, duk tengok lagi. Kemudian masa PN memerintah kan. PAS duk lagu dia. Aku kacing gigi betul ya. Buat PAS ni sengap. Tak kata apa. Dia duk kira jawatan dia lah. Tak apa. Masa tu mana aku keluar? Aku tak keluar. Ismi Rakyat waktu tu keluar. Kira hampa geng-geng dahsyat lah. Hang, Ismi, Papa Gomo, hampa geng-geng dahsyat. Time tu siapa dia berani lawan kerajaan. Aku pun tak berani. Lepas tu, aku tunggu. PAS ni, Pak Yus. Mereka ni jenis buat kerja diam-diam. Saya mula tahu kata PAS buat kerja ni bila saya duduk dalam kementerian. Bila saya duduk ke dalam kementerian, pada waktu itu macam elektrik ni dipegang pada waktu itu oleh Datuk
Takiuddin. Tadi saya dengarlah live PH yang mengatakan bahawa pada waktu tu tak sembang tentang renewable energy. Padahal dasar tenaga boleh baharu ni dibuat oleh Datuk Haki pada waktu tu. Ya, ya. Saya pada waktu tu debrief. Waktu tu lepas daripada PKP tu dia ada tarif elektrik yang diskaun 50% tu dibatalkan. Jadi pada waktu tu kami semua ni pegawai kementerian ni dibriefkan tentang apakah yang dimaknakan tentang imbalance cost pass through ni. Dan sebab apa kan elektrik dalam negara kita ni menjadi mahal dan sebagainya. Jadi diterangkanlah pada waktu tu daripada Kementerian Datuk Kaki, boleh tengok statement dia sendiri. Dibagi tahu bahawa pada waktu itu harga arang batu. Kita ni bergantung penjenayaan elektrik kita kepada harga arang batu 80%. Baik. Jadi ST ni, Suruhanjaya Tenaga ni tiap-tiap tahun. Pada waktu tu yang buat ICPT ni adalah Tan Sri Muhyiddin. Sebab tiap-tiap tahun ICPT akan ST akan main jumpa untuk naikkan tarif elektrik dengan alasan harga arang batu naik. Dan dia tak pernah turunkan harga tarif elektrik lepas harga arang batu turun. Jadi dibuatnya ICPT ni untuk kaji 6 bulan. Maknanya 6 bulan kalau harga arang batu naik, mereka cuma boleh charge kenaikan 6 bulan. Lepas tu kalau harga arang batu turun, mereka kena buat turun lepas 6 bulan. Jadi itu yang dibuat oleh Tan Sri lah. Lepas tu Datuk Takiuddin dia main dengan idea dia yang baru. Dan dia kata apa? Dia kata kalau kita tengok seperti negara Thai dan Filipina dan sebagainya yang telah pun memfokuskan kepada penggunaan tenaga boleh baharu, iaitu menggunakan matahari dan juga air ni. Dia guna hidro dan juga solar ni. So dekat situ dia buat satu plan strategik. Plan strategik tenaga boleh baharu dan dia ada grid dia yang mana untuk kita laksanakan pada waktu itu untuk meningkatkan penggunaan renewable energy itu sendiri, RE. Dan seiring dengan EU, European Union yang mengatakan bahawa mereka akan melabur dalam satu-satu negara yang dia punya tenaga boleh baharu dia mencapai sehingga 20%. Itu adalah apa yang dibuat oleh PAS. Kalau kita tengok begitu juga dalam berkaitan dengan hudud. Dan kalau kita tengok, saya adalah orang yang buat memorandum hantar kepada 9 istana. Kalau Pak Yus tengok kat FB, kalau dia tengok saya lama tahu lah. Saya hantar kepada 9 istana berkaitan dengan hudud. Dan waktu tu saya duduk kat UMNO dan saya minta untuk berjumpa dengan Ustaz Nik Zawawi, iaitu dia pada waktu tu ketua Dewan Ulama kot, tak silap saya. Jadi saya minta untuk saya hantar memorandum kat dia setebal ni bersamaan dengan bersama dengan surat-surat penerimaan daripada istana-istana negara. Jadi saya pada waktu tu ada satu tim yang mana kita ambil daripada tim penulis CN Al-Afghani dan peguam dan juga pengkaji sejarah ni. Kita ambil dan kita combine sekali untuk kita bandingkan di antara undang-undang yang kita pakai sekarang ni, undang-undang British dan juga undang-undang Islam, dan kita mencadangkan beberapa perkara. Dan saya adalah orang yang hantarlah benda ni. Dan Nik Zawawi sebut benda ni kat dalam parlimen. Lepas saya hantar tu tak sampai 2-3 hari dia masuk dalam parlimen dan dia bagi tahu dalam parlimen ada orang yang menghantar yang mengatakan bahawa 9 istana telah pun menerima berkaitan dengan petisyen hudud dan sebagainya. Dan kemudiannya kerja ni dibuat oleh pada waktu itu Timbalan Menteri Agama pada waktu itu, Datuk Marzuq. Apabila dia melihat bahawa sebenarnya untuk yang kita kena faham balik adalah hudud ni sebenarnya dia di bawah kerajaan negeri, tetapi dikuatkuasakan pada waktu itu disebabkan ada enactment RU 356 yang menghalang daripada penguatkuasaan di peringkat negeri, iaitu enactment tata cara enactment Mahkamah Syariah yang mengecilkan bidang kuasa. Maknanya Mahkamah Syariah ni hanya boleh melaksanakan hukuman 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan juga 6 kali rotan. Jadi nak kena pindah itu dulu. Enactment tu yang telah dibuat pada 1967. Lepas pindah tu baru boleh buat. Dan kalau kita tengok daripada sudut hudud pula, 2 negeri yang ditadbir oleh PAS dah memang ada. Dia dah ada pada tahun 1993 telah lulus enactment tata cara hudud dan qisas Negeri Kelantan di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan dan dipersetujui oleh Sultan Kelantan. Begitu juga dengan Terengganu yang lulus pada tahun 2015. Jadi kalau nak kata mereka ni bercakap sahaja tetapi tidak membuat kerja yang sepatutnya, jadi saya rasa
tidak adil untuk kita kata Dia balik begitu. macam Syafiq kata lah, depa buat benda orang tak nampak, betul? Ya. Dia Dan tak saya keluar cakap benda. benda yang kita nampak Lah Ya, kita dan cakap benda kita nampak, benda tak ada. sebab itu Maksudnya kita yang nak saya check. cakap tadi ni, maksudnya Syafiq, apa yang kita cakap ni, soal cakap dia buat tu memang dia cakap nak buat ni nak daripada dulu lagi. Tapi saya pun tak sentuh pun bab-bab yang Syafiq cerita tadi. Kan? Tapi saya cerita Dan saat ni antara saya dengan PAS, antara pengenalan saya dengan UMNO, macam tu lah rupa dia. Dan sebenarnya Syafiq sendiri pun di antara rujukan dia juga dulu dan juga Papa Romo apa semua kan. Sebab saya orang PAS. Kita tak tahu pasal UMNO. Apa jenis orang baca? Bila aku baca, aku google balik, aku tengok apa yang abang-abang tu betul. Dan bila betul tu aku tengok rupa-rupanya sebab aku hidup dalam PAS. Apa tak duduk dalam PAS? PAS ni memang dia didik kita macam ni sebab dia kata UMNO ni pejuang bangsa, kita pejuang agama. Jadi apa yang PAS sampaikan kat kita tu benda tak betul. Macam mana perlembagaan yang ada. Maknanya UMNO memang dah pejuang agama terlebih dahulu dan dalam masa yang sama bangsa juga diperjuangkan. Jadi bila aku tengok kat sini, ini antara aku dengan PAS kan. Aku tengok macam ni, kita dididik macam ni. Kita benci UMNO ni tahap dahsyat. Benci UMNO. Tak tahu Syafiq tidak merasai kebencian kami orang PAS terhadap UMNO. Sebab Syafiq bukan orang PAS. Tapi kami benci kat UMNO ni dahsyat. Lawan UMNO ni dahsyat. Jadi apa yang kita tengok, kerosakan ukhuwah yang dibina oleh PAS terhadap sesama bangsa, seagama ni sangat dahsyat. Jadi saya pilih untuk mufakarah dengan PAS dan saya bersama dengan UMNO. Tapi walau macam mana pun, saya tak bersuara apa lagi. Saya tak bersuara apa, saya diam dulu. Sebab saya dah ragu dah dengan PAS ni. Melibatkan dengan dulu, saya kempen untuk PAS, saya banyak guna modal Iran. Saya pilih. Saya dalam PAS kan duduk diam, kita kempen. Kalau saya tengok kan. Tapi selepas saya ditegur oleh seseorang, masa tu tak silap saya 2012. Dia kata, you santau dah. Iran tu siapa? Sebab sikit Iran. Awak siapa? Iran tu Syiah. Dulu mana kita tahu. Cumanya tak tahu sama ada orang rosakkan PAS atau PAS itu rosak. Yang tu yang kita masih lagi dalam PAS. Cuma tak tahu sebab of course lah orang PAS sayang pada parti dia kan. Bila tengok, tapi nak tengok tu bukan gaji. Biar. Tapi Allah dah tunjuk juga kat kita. Tunjuk. Nampak. Kemudian buat keputusan. Tu yang saya tengok masa muafakat tu dah cantik dah. Andai kata muafakat masa tu tak ada masalah. Aku tak keluar cerita bab politik. Sebab muafakat tu dah clear. Aku dah clear. Dah settle. Dah aku nak buat kerja aku. Faham saja. Tapi orang WhatsApp aku pun nak call. Aku je boleh call, orang tak boleh call aku. Punya sibuk. Mana dah nak sembang-sembang politik ni. Tapi disebabkan apabila Presiden PAS dia kata apa? Pengikut kekal sebagai pengikut, biar pemimpin buat keputusan. Selepas dia buat macam tu dekat Allah Majid Selamat dekat Muafakat Nasional kata, ni memang titik kau ajak kata. Tapi tak apa. Aku diam lagi. Nak jadi habuan viewer aku punya page dekat Muka Buku. Ada 60,000 lebih aku punya follower di arti Melayu tentang program pemulihan dadah kan. Bila aku punya viewer tengah aku buat live, mereka kata Allah masih selamat, dah bubadun. Kita dah bubadun. Aku dia main satu semangat tau. Aku nak kena bercakap juga bab ni kata. Tak boleh duduk diam ni. Aku nak cakap tu nak cerita dekat orang-orang PAS saja. Cuma nak cerita kat orang PAS, aku solo ya. Tapi bila aku first live aku masa tu, aku buat dekat TikTok lah. Sebab aku kat TikTok ni nobody. Dekat TikTok aku tak ada orang. Okay. Aku punya follower time tu baru dah 2,100 macam tu lah. Aku bercakap tentang diri aku apa semua berkenal kan. Tengok mereka hentam aku. From. Apa tu. Aku masa tu nak balik. Nak pergi kempen dekat kampung, dekat Langau. Lagi 2 minggu tu nak kempen kat sana. Secara purba lah. Kempen secara kita lah jumpa. Tengok potensi dekat sini dahsyat. Live pertama 400. Live kedua P7. Kemudian 1,000, 2,500. Kata membutang ni. Itu yang jadi guys. Aku nak buat 2 minggu kan. 2 minggu dah aku nak sambung bisnes. Aku nak berniaga. Banyak kerja nak buat. Faham lah bila hang start. Kita tak cakap. Kat bawah ni. Duk usik. Weh. Kita cakap pasal dada. Mereka duk usik lagi. Lah kata ada agak kan. Itu cerita dia. Tapi Syafiq, apa pun aku respect lagi dengan Papa Gomo. Okay. Dengan hang punya. Ya.
Ya, Pak Yu, ada dua benda. Kalau Pak Yu kata Pak Yu ikut saya lama, maka ada dua benda. Yang pertama tu saya nak sentuh sikit lah pasal Pak Yu kata model Iran ni. Saya terlibat dengan NGO dengan ISMA ni sejak daripada 2014. Saya masih lagi sebagai ISMA punya ahli lah. Dan kita pernah ada satu meeting, boleh disahkan oleh Datuk Nazim sendiri, dengan PPM dan beberapa kepimpinan waktu tu, Umar dan juga ada PAS, untuk mengkaji loophole. Masa tu adalah kes Qadiani. Kes Qadiani di apa nama, Kampung Samudra. Jadi ada loophole dalam perlembagaan yang menyebabkan ada pegangan-pegangan lain selain daripada ahli sunnah wal jamaah yang boleh diamalkan di Malaysia apabila apabila kes Qadiani menang. Jadi pada waktu itu ada satu suara, dan saya sendiri bersuara pada waktu itu dengan Ustaz Amarul Zaman, kalau tak silap saya. Kita mesti meminda perlembagaan untuk meletakkan Islam yang dimaksudkan itu adalah Islam aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan diterima. Dan untuk pengetahuan, Ustaz Amarul Zaman adalah orang PAS. Jadi diterima idea tersebut dan diusahakan untuk kita bawa benda-benda tersebut untuk kita pindah dan sebagainya, tapi tak mudah macam Pak Yu sangkakanlah kalau melibatkan rang undang-undang khusus yang melibatkan perlembagaan. Jadi untuk melabel kata PAS ni Syiah nampak sangat jauh sekali. Dah. Saya tak kata PAS ni Syiah. Jadi yang kedua, cumanya tadi saya tak kata saya tak kata PAS ni Syiah. Cuma je saya kata dia menjurus ke arah sebelah sana. Bila sebelah sana ni dikuatiri, kita kuatiri. Jadi tak salah untuk kita kuatiri, kita berwaspada. Sebab kita kata kan, kita memang tak mau Syiah. Semua Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ni tak mungkin Syiah akan minta untuk buat Ahlussunnah wal Jamaah kat dalam perlembagaan. Okey, sebab apa saya tinggal UMNO? Kalau Pak Yus mengikut kepada apa yang saya cakap dengan Dr. Ashraf Wajidi dan sebagainya, Pak Yus akan tahu. Pemikiran saya adalah Hussein On dan juga Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman kata 1960. Dia kata apa? Tunku kata, semalam saya sebut masa dalam live dengan Tan Sri Anwar Musa, saya ulang balik. Dalam persidangan Agung UMNO yang pertama, Tunku sebut pada waktu tu, dia kata apa? Biar kita UMNO memperjuangkan Melayu walaupun kita ditolak oleh orang Melayu dan kalah dalam pilihan raya, biar mereka tahu bahawa UMNO tetap memperjuangkan orang Melayu itu sendiri. Dalam konsep apa yang Tunku sebut, itu adalah konsep daripada sudut nasionalis Melayu. Sebab UMNO ni membawa kepada nasionalis Melayu. Sebab apa saya tinggal kepada UMNO? Saya tinggal UMNO pada 17 hari bulan 10 tahun 2020. Tarikh yang sama Zahid Hamidi sign surat sokong kepada Anwar Ibrahim. Sebab parti DAP dan PKR ini adalah parti left center, ataupun kita panggil sebagai bahasa spektrum politiknya parti demokrasi sosial. Demokrasi sosial, orang-orang yang duduk sebelah left mana boleh terima apa yang kita bawa, perjuangan kita dan sebagainya. Sebab itu hari ini UMNO dilihat senyap, UMNO dilihat tidak bersuara. Pengkhianatan ini dibuat oleh Zahid Hamidi. Zahid yang nak sangat kepada Anwar dan juga Lim Kit Siang ni sebelum daripada PRU15. Kita orang dalam UMNO hari itu yang kita keluar sebab apa pengkhianatan? Sebab apa? Sir Azri bukan kena, bukan dia keluar. Sir Azri dipecah. Pak Yus kena betul benda ni. Exco Pemuda UMNO, dia nak pergi ke kedudukan Exco Pemuda UMNO tu ambil masa, dia berjuang dan sebagainya. Kerana dia tegur Ashraf Wajidi, dia tegur Zahid Hamidi cara baik, dia kena pecah. Dihantar surat kat rumah dia. Video live terakhir Papa Gomo sebagai Exco Pemuda UMNO adalah dia duduk depan rumah dia, mereka hantar surat, hantar wakil datang rumah dia bagi surat kata Sir Azri telah dipecat daripada Exco Pemuda UMNO. Dan digantung dia punya keahlian dia. Ini fakta kena betul. Dan jangan kita main ikut suka je. Jadi kalau cerita pasal muafakat nasional, siapa yang merosakkan muafakat nasional? Pak Yus, saya dalam UMNO Pak Yus. Pada waktu itu saya nak cerita kat Pak Yus, bila dalam muktamar PAS minta 50 kursi, UMNO kata apa? Kami takkan bagi 50, bagi 18 ya. Siapa yang terima pasal tu? Muktamar pada waktu tu pemuda sebut kami nak 50 kursi dalam pilihan raya, bukan nak 100, nak 50 saja. UMNO kata apa? UMNO kata 50 pun tak boleh bagi sebab PAS hanya menang 18. Nampak tak kat situ? Siapa yang kata? Tu, saya punya idola dulu yang kata. Sebab lepas saya berpandukan apa yang saya nampak. Jadi Pak Yus dengar Okey. Semua pilihan raya negeri bermula dengan Cameron, Semenyih, Rantau, Tanjung Piai
semua bagi kat UMNO. PAS tak tanding walaupun satu kursi pun. Tukang angkat bendera ya. Saya pergi kempen dengan PAS duk pacak bendera pada waktu tu. Orang cap PAS sebagai pacak bendera. Jadi PAS pacak bendera siapa? PAS pacak bendera Barisan Nasional. Jadi isu dia pada waktu itu ditimbulkan, oh tak mau pakai logo PAS dah. Macam sekarang ni Perikatan Nasional PAS kata nak pakai logo dia, kita bagi. Bila UMNO dia tak bagi, dia kata mesti pakai logo Barisan Nasional. Bergaduh benda yang bodoh-bodoh. Sampailah ke satu tahap bila diminta daftar Muafakat Nasional, siapa yang tak mau daftar? Tanya Tan Sri Anwar Musa, tanya Datuk Taki. Yang tolak untuk daftar Muafakat Nasional adalah Zahid Hamidi, pengkhianat orang Melayu. Dia yang tolak untuk daftar Muafakat Nasional. Dia jemput bersatu untuk masuk dalam Muafakat Nasional. Lepas tu dia menolak Muafakat Nasional dan dia tidak mau Muafakat Nasional didaftarkan. Ini adalah Zahid. Ni Pak Yus saya nak bagi tahu. Ya, apa nama Baling, MP Baling dulu. MP Baling dulu kerja sekali dengan mak saya sebelum dia jadi MP. Aziz Rahim kerja di Shah Pilih Hotel. Tanya dia nama mak saya. Dia mesti tahu punya. Dia tengok muka saya, dia tahu. Saya jumpa dia dekat Subang Airport. Dia kata apa kat saya? Dia kata kat saya, kalau UMNO ambil pendirian, bergabung dengan Bersatu dan PAS untuk pergi dalam PRU15, kita orang Melayu akan dapat takbir negara 2/3. Kita akan menang 2/3. Tetapi Zahid telah buat kesilapan yang sangat besar. Sebelum PRU15 tau, dekat airport dia kata kat saya. Selepas PRU15, dia pun hancur dekat Bali. Kalau kita tengok result Pak Yus, betul tak apa yang Aziz Rahim cakap? Betul. Kita memang dapat. Itu Syafiq punya pandangan di sudut dalaman. Betul Pak Syafiq Baik, saya pandangan dari saya di sudut luaran. Okey, sebab apa yang saya tengok, yang tinggalkan Muafakat ni adalah PAS. Sebab PAS memberi alasan. Dia kata dia tinggalkan Muafakat ni sebab ada keruh di dalam ni. Ada pemberi rasuah, ada penerima rasuah. Jadi bila saya tengok macam tu, maknanya alasan ini adalah diberi oleh PAS. Nampak? Jadi bila saya sebagai orang di luar ni, saya kata, apa saya tinggal Muafakat? Sepatutnya kita jadi power. Yang kata tu siapa Pak Yus? Siapa dia lagi? Video Tuk, pun saya dah post. Okay. Tok Guru Hadi Awang, ayat dia saya ingat saya duk ada kat situ. Dia kata apa? PAS akan meneruskan kerjasama dengan Muafakat Nasional dan akan menjadi jambatan penghubung di antara Muafakat Nasional dengan Perikatan Nasional. Ini ayat Tok Guru Hadi Awang. Bila masa video yang keruh tu Syafiq tak jumpa? Pak Yus, dia duduk depan saya pada waktu tu. Dekat Maib ke apa pada waktu tu. Yang Konvensyen Perikatan Nasional. Depan wartawan. Saya dengar dia kata PAS akan terus bersama dengan Muafakat Nasional dan akan menjadi jambatan perhubung di antara Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Itu ayat Tok Guru Haji Adi. And then dia meninggalkan. Dia tak kata apa meninggalkan Muafakat Nasional. Tu sebelum PRU15. Sebelum PRU15. So sekarang itu yang berlaku. Dia bersama dengan Bersatu tubuh Perikatan Nasional. Tapi tak apalah Syafiq. Kita Syafiq di sudut dalaman. Saya di sudut luaran. Siapalah saya kan? Saya hanya di luaran. Dan saya kongsi pun semua benda yang di luaran saja dengan viewer. Saya tak kongsi yang dalaman. Apa yang kongsi? Benda yang dia orang nampak, yang saya nampak. Okey, macam Syafiq tadi cerita, ada benda sudut yang memang orang lain tak nampak, saya tak nampak, tapi Syafiq nampak. Kan? So, perbezaan dia macam tu. Saya cerita apa yang kita nampak dan kita nilai apa yang kita nampak. Apa pun, Syafiq dengan cara Syafiq is okey, tak nak masalah yang tu. Dan saya dengan apa yang saya nampak lah. Kemudian, kenapa saya boleh tinggal di antara saya tinggalkan PAS tu, benda yang paling besar dia, of course, selepas Muafakat dan keraguan saya tentang Iran dan Syiah tadi. Itulah antara kenapa saya dengan PAS jadi macam tu. Dan sebenarnya saya tidak serang ahli-ahli PAS sebab saya sendiri pun ahli PAS. Mak saya pun Syafiq pun tahu, saya rasa Pak TV tahu. Jumpa kan macam mana mak saya brief saya macam kan. Tentang PAS ni kan. Apa pun itulah Syafiq. Terima kasih Syafiq. Saya pun sampaikan apa yang saya boleh sampaikan sebab saya ni hanya cerita apa yang saya nampak lah. Macam tu. Apa pun itu rezeki. Syafiq nampak rezeki dalaman, saya nampak rezeki luaran.
Betul, Tak, Syafiq? rezeki tu tak ada. Saya nampak perjuangan Pak Yus. Betul. Saya tak kata saya benci UMNO. Saya tak pernah kata saya benci UMNO, dan saya berdendam Bagus. satu hari nanti kita akan ambil alih PWTC tu, sebab tu adalah hak nenek moyang kita. Ya. PWTC bukan hak Zahid Hamidi. Ya. Saya tak tahu Pak Yus masuk PWTC ke tak lagi. Masuk. Tapi saya beritahu dah masuk dah pintu depan. Masa Pak Yus saya pas tu, dia masuk dah PWTC. Okey, Pak Yus masuk pintu depan tu, alih belah kiri gambar apa? Gambar Tunku Abdul Rahman tu. Gambar setiap pemimpin UMNO. Saya masuk PWTC ni masa saya dapat anugerah masa Najib bagi dulu ni. 2015, 2016. Pak Yus masuk dekat tiang bendera depan tu. Tiang bendera, lepas tu ada tulis hak naik lift tu kan, masuk pintu satu lagi, pintu nak ke Dewan tu. Awal hari tu blur, tak tahu dia hantar taman. Depa bawa pergi. Awal hari tu kita blur. Okey, kalau saya cerita kat Pak Yus masuk tu, awal tu belah kiri ni Pak Yus paling belah kiri tu ada hak yang pintu nak ke Dewan tu. Ada gambar-gambar tu. Pak Yus akan nampak gambar besar Tunku Abdul Rahman, gambar Tun Razak, gambar Tun Hussein. Saya cerita kat Isyarat Wajdi dululah. Okay. Pak Yus pergi dekat eskalator tu, Pak Yus akan nampak gambar pemimpin-pemimpin UMNO ada pegang keris pakai baju Melayu dan sebagainya. Jadi UMNO ni memportraykan nasionalis Melayu. UMNO ni bukan hak Zahid Hamidi, tetapi sekarang ni Zahid Hamidi menjadikan UMNO hak dia. And UMNO tidak pernah menerima left wing ni. Kalau UMNO nak terima, ni sejarah saya baca ni Pak Yus, saya tulis tau. And proses-proses kemerdekaan ni bukan saya tak tulis, saya boleh bagi kat Pak Yus benda tu kalau Pak Yus nak, ataupun Pak Yus boleh baca The End of Empire and the Build of Malaya. UMNO bergaduh dengan DAP ni bukan baru, sejak daripada zaman PAP, daripada zaman Lee Kuan Yew. Kita tolak mereka kerana ideologi mereka yang tidak sama dengan kita. Jadi mana mungkin kita boleh terima golongan left kalau saya tunjuk perlembagaan DAP itu sendiri. Perlembagaan DAP bercanggah dengan perlembagaan UMNO. Perlembagaan DAP dia nak kepada sekular, nak kepada demokrasi sosial. Tapi UMNO adalah satu perlembagaan yang lain. Dan saya kalau UMNO menerima kekalahan dia, saya tak ada kata apa. Sebab Tunku kata biar UMNO kalah, tetapi asalkan UMNO menegakkan perjuangan orang Melayu. Bukan UMNO terus nak berkuasa dengan sanggup pergi jilat musuh-musuh dia. Kita pun tahu tentang laporan Magaran, apa yang berlaku dekat Magaran. Dan Zahid cuma pergi sekarang ni dengan Anwar untuk menyelamatkan diri dia, bukan menyelamatkan UMNO. UMNO akan terbunuh. Saya bagi tahu kat Pak Yus, kalau Anwar tendang UMNO keluar hari ni pun, Anwar masih boleh tubuh kerajaan. Jadi lah ni safe deposit UMNO adalah Sabah dan Sarawak. Kalau Anwar dapat Sabah Sarawak, UMNO ke bersatu ke PAS ke pergi mampu lah sampai bila-bila pun takkan dapat takbir negara. Jadinya masuk Syafiq 60% pengundi Melayu Bumi Putra, hanya 30% lebih saja Melayu. Masuk Syafiq tadi Syafiq dan juga Perikatan Nasional akan berpuas hati jika UMNO bersama-sama tidak memerintah lah macam tu. Sebab nak pegang prinsip Tengku Abdul Rahman tu. Ya, prinsip Tengku Abdul Rahman. Yang itulah maksudnya. Maksudnya tadi dia lebih kepada sepatutnya UMNO jangan terima untuk menubuhkan kerajaan perpaduan ni. Sebab apa? Sebab mereka dah cukup dah. Kursi mereka macam tu. Buat macam mana Perikatan Nasional buat. Pada PRU ke-14, saya nak bagi tahu kepada Pak Yus, PRU ke-14 lah. Najib cakap apa? I accept the verdict of the people. Pada waktu tu semua sedih. And semua ni yang duk tuduh pemimpin UMNO macam-macam ni siapa? Puak-puak mereka ni lah. Tapi tak ada satu bukti pun siapa yang buat gambar the pink diamond tu. Yang buat gambar pink diamond tu puak. Yang edit gambar Najib adalah geng-geng DAP ni juga. Yang kata pasal handbag Rosmah ni pun puak-puak ni juga. Kita dulu jatuh PRU 14 kerana fitnah mereka. Dan siapa yang angkat kita naik? Yang angkat kita naik adalah PAS. PAS yang ulok kita. Pada waktu tu Pak Yus saya nak bagi tahu, Pak Yus tak duduk dalam UMNO, Najib duduk tahu mana? Duduk lepak di pavilion minum teh. Najib memang tak mau jumpa siapa-siapa pada waktu tu. Sebab apa? Sebab dia dah letak jawatan sebagai Presiden UMNO. Dan dia dah kalah. Kita tengok Najib pada waktu tu pun sedih. Saya ikut Najib pergi kat mahkamah lah hari Pak Yus. Sebab apa? Mereka ni pun tak ikut Najib pergi mahkamah. Saya antara sebab yang aku tengang sangat sebab dia buat kat Najib ni. Saya nak beritahu kat Pak Yus. Dan yang tolong kita pada waktu tu, yang angkat kita sampai kita boleh menang sampai 6 pilihan raya negeri, siapa dia?
Bukan Pakatan Harapan, PAS yang angkat kita. Saya ceramah dengan Ustaz Idris pada waktu tu, dengan YB Marzuq, dengan Ustaz Idris tu dekat Masjid Negara, isu Halimah. Lepas tu dekat rantau dengan YB Marzuq. Lepas tu isu ISET pada waktu itu. Kita yang sekali kan untuk orang kata apa, menang dalam pilihan raya dan sebagainya, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh PAS. Pada waktu itu kita dah hampir mati dah. Semua ketua-ketua bahagian tak berani keluar rumah. Semua pejuang-pejuang UMNO hak dalam media sosial ni semua duduk senyap, tak berani kata apa sebab dah meningkuk. Pada waktu tu, jadi siapa yang bagi nyawa untuk kita merintah balik semula? Bukankah PAS dengan Bersatu yang bagi kita jadi kerajaan? Bukankah PAS yang dengan Bersatu yang bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Sebab apa kita nak kianat orang yang tolong kita dan kita pergi duduk dengan orang yang nak sumbat kita masuk dalam? Dan hari ini dia disumbat oleh siapa? Yang disumbat oleh siapa? Siapa yang disumbat oleh siapa? Najib kena sumbat ke dalam penjara oleh siapa? Najib kena sumbat dalam penjara bukan disebabkan oleh Perikatan Nasional. Ini manipulasi method. Ini manipulation saja. Memang kita tak campur tangan pun dalam urusan di mahkamah. Kalau dia betul bersalah, dia bersalah lah. Zahid pergi jumpa dengan Tan Sri, bawa bertingkat-tingkat fail. Bila Tan Sri dedahkan kenapa dia tak berani saman untuk gugurkan kes dia di mahkamah. Saya nak tanya hari ni Pak Yus, adakah Najib boleh dapat pengampunan? Bila Najib keluar, yang pertama sekali, Najib of course nak jadi Presiden UMNO. Yang kedua, of course dia nak jadi Perdana Menteri. Dan penyokong Najib nak Najib jadi Perdana Menteri. Adakah Anwar Ibrahim akan mengalah? Benda ni berlaku kepada kepada Tun Mahathir pada 2018 bila Tun bagi pengampunan kepada Anwar. Tindakan pertama Anwar buat adalah pilihan raya Hajang untuk dia jadi MP. Kemudiannya dia desak Tun suruh letak jawatan supaya dia jadi Perdana Menteri. Sama juga Najib akan bertanding balik dekat Pekan. Dan penyokong Najib akan desak Najib untuk jadi Perdana Menteri semula. Dan lepas dia jadi Perdana Menteri, dia akan bertanding Presiden. Adakah Anwar dengan dengan Zahid akan benarkan benda tu berlaku? Mereka takkan benarkan benda tu berlaku. Tapi dalam PN, adakah benda ni akan berlaku? PN kemungkinan besar akan berlaku. Itu andaian Syafiq lah. Bukan andaian. Sebab Najib takkan bertanding sebagai Presiden Bersatu ataupun PAS. Dia akan bertanding Presiden UMNO. Dan kalau dia nak jadi Perdana Menteri, buktinya PN pernah bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun. Maknanya apa Syafiq nak bagi tahu lah ni, dia orang sengaja biarkan Najib di dalam tu sebab khawatirkan benda ni lah. Of course, kalau tengok hari ni kes baru wujud. Kes pasal bayar media 20 juta kemarin. Kes Rosmah punya diteruskan. Ni kes baru-baru pula wujud pasal Najib ni. Macam cerita saya punya tadi lah, cerita tak saat ni antara saya dengan PAS macam tu. Itu saya nampak di sudut diorang. Macam tu juga macam Syafiq sekarang kata. Kan, dikhawatiri yang Najib nak jadi Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden UMNO. Macam tu. Of course. Kalau Najib keluar, saya pun nak Najib jadi Perdana Menteri. Saya orang Najib dulu. Tapi apa pun anak Najib pun dah bagi tahu kan yang ayah dia tidak izinkan kita mengingkari ataupun menentang kerajaan dan perpaduan gabungan yang ada sekarang ni. Itu saya boleh cakap ada lawyer yang mewakili mak dia pernah jumpa dengan kepimpinan kita sendiri. Bagi tahu suruh kita cakap dalam parlimen Syafiq, yang bagi tahu tu anak dia sendiri. Macam saya dengar ni yang Syafiq sendiri. Lah ni yang sepatutnya saya kena dengar yang anak dia lah. Sebab itu andaian Syafiq yang anak dia bagi tahu. Anak dia jumpa dia sendiri kan. Bapak dia mesti dia boleh jumpa. Macam Syafiq, brilliant kebijaksanaan Syafiq. Syafiq boleh dapat kesan yang dia orang. Anak Najib kena manipulate. Logik Anwar takkan serah jawatan Perdana Menteri kat Najib. Anwar takkan serah. Betul lah. Betul. Anwar takkan serah dan adakah Najib minta nak jadi Perdana Menteri? Of course penyokong dia akan suruh dia jadi Perdana Menteri. Penyokong dia tapi dia tak nak. Yang jadi masalah 15 orang tarik sokongan dulu adalah kerana penyokong Najib nak Najib jadi Perdana Menteri. Dan mereka nak Najib bebas daripada tuduhan dan sebagainya. Pada waktu itu. Okey, kepada penyokong Najib di bawah sini, saya percaya ada ramai sebab ada 2,600 mata memandang. Adakah korang mendesak Datuk Seri Najib untuk jadi Perdana Menteri selepas dibebaskan? Ya ataupun tidak? Kita nak tengok sebab nak pakai suara ramai ni susah sikit. Tapi ya, bila anak dia bagi tahu yang Datuk Seri Najib tak macam tu. Tapi penyokong nak.
penyokong tu. Nampak di bawah tu. Oh. Tapi hak dia aku tengok tadi buat-buat bukan buat Najib. Ayah tak tengok komen orang lain. Hampa pandai politik apa buat. Tak, bukan pandai politik. Tak, Datuk Seri Najib tak mau jadi Perdana Menteri. Apa nak suruh dia jadi Perdana Menteri tak? Siapa kata Najib tak mau jadi Perdana Menteri? Tak logik lah Pak Yus. Dia dah jadi dah. Dia Badan lah. Saya andai kata Datuk Najib nak jadi lagi Perdana Menteri, saya tak setuju. Sebab apa? Hari tu dia jadi Perdana Menteri, mereka fitnah dia sampai masuk dalam. Saya tak sanggup lagi seorang Perdana Menteri yang baik, yang disayangi oleh rakyat, dikenakan. Dah lah dia tolong macam-macam. Lepas tu dia pun buat lebih kurang. Pada saya Datuk Najib, relax lah, pencen macam di Pak lagi sempoi. Dia nak cuci nama dia. Berapa dia nak pencen? Dia nak cuci nama dia. Cuci nama tak, cuci nama lebih baik dia tak jadi Perdana Menteri untuk cuci nama. Kau tidak orang kata atas kuasa. Siapa kata Najib tak mau jadi Perdana Menteri? Nampak sangat Pak Yus. Tak, anak dia bagi tahu yang Datuk Seri Najib tidak izinkan kita buat perpecahan. Terus menyokong kerajaan perpaduan yang ada. Itu anak Datuk Seri Najib. Syafiq pula bagi tahu kata dia orang tak mau bagi Najib keluar sebab takut Najib ambil Presiden UMNO dan jadi Perdana Menteri. Of course, benda ni adalah realiti. Benda ni realiti. Saya bukan buat andaian. Saya duduk dalam UMNO lama daripada Pak Yus lagi. Saya tahulah UMNO memang nak Perdana Menteri. UMNO takkan bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Zahid bagi Anwar jadi Perdana Menteri sebab kes dia. Saya tengok UMNO ni, ketulusan dia sangat murni tu. Tak payahlah Pak Yus. Daripada saya keluarga saya UMNO Pak Yus. Daripada tok saya UMNO. Pak Yus baru masuk UMNO. Sebab hari tu masa PU14 dia jatuh, dia boleh lepas jawatan, dia tak ada apa-apa. Lepas tu orang macam Syafiq, macam Ismi berjuang, saya tengok. Okey, kalau Zahid nak jaga kekuatan UMNO, seluruh orang UMNO tahu siapa walot UMNO. Hishamuddin pegang Johor. Tak boleh gugat benda ni. Kedah pula ada apa nama ni, Kelantan, Ketereh, Anwar Musa tak pernah kalah. Jadi semangat 46 tak kalah. Tak kalah Ketereh, Anwar Musa ni kuat. Datuk Seri Syahidan Kasim, masa dia UMNO, orang kata apa? Sultan Perleh berjalan, Syahidan Kasim. Bayang-bayang. Di bawah tu, Syahidan punya kuat di Perleh. Dia buang. Noh Omar, orang yang merangka strategi untuk ambil balik Selangor. Noh Omar punya kuat di Selangor. Khairi Jamaluddin. Ini semua walot-walot UMNO yang menguatkan UMNO. Sebab apa dia pergi buang? Sebab apa dia pergi buang? Yalah, umur berapa dah? Zahid nak melumpuhkan UMNO. Itu saja. Tak mungkin. Kalau nak lumpuhkan UMNO, lebih baik dia jangan gabung dengan PH. Dia gabung dengan PH, dia lumpuhkan UMNO. Ni UMNO ni sekarang ni dia hidup dan jadi kerajaan timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. UMNO hidup kembali. Politik tak tengok macam tu. Pak Yus, PRU 16, ni kita tengok ni, pilihan raya negeri. Berapa kursi UMNO dapat di Selangor? UMNO parti dominan orang Melayu. Berapa kursi dapat di Selangor? Berapa kursi dapat di Pulau Pinang? Di Selangor UMNO cuma dapat 6 kursi. Di Pulau Pinang UMNO dapat 3 kursi. Macam mana UMNO nak jadi kuat? Sebab tu peluang yang UMNO dapat sekarang kita boleh kuatkan dan aku sama-sama bantu UMNO walaupun aku daripada PAN. Bantu apa Pak Yus 6 kursi? Ini adalah agenda. Ni saya nak bagi tahu kat Pak Yus. Pak Yus pergi dekat Facebook saya. Pak Yus tengok surat Zahid Hamidi 2016 dan Lokman Adam sahkan surat tu betul. Siapa yang nak jatuhkan Najib? Zahid ni barwa kepada Bang Non nak merosakkan UMNO. Sekarang ni UMNO mana ada walot? Siapa walot UMNO? Tu, kalau Pak Yus duduk di Alok Start, Yusuf Yusima, kenal tak Yusuf Yusima siapa dia? Pak Yus kenal tak Yusuf Yusima? Mana aku kenal? Ketua bahagian UMNO Alok Start, Yusuf Yusima, jutawan, Bak Siti punya raya. Dekat pilihan raya, kena pecah. Lah kali melingkup UMNO di Alok Start. BN di Alok Start kuat. Yusuf Yusima sikit punya duit banyak, bayar zakat berjuta-juta bagi kat masjid. Dekat pilihan raya pecah Yusuf Yusima. Lah kali apa jadi? Melingkup lah. Allah SWT. Tapi Najib tak restu untuk kita tumbangkan kerajaan yang ada.
Dia rela Saya menjadi cerita hantua Pak Yus biar dia barulah dihukum. Tak payah cerita Pak Yus. Ha? Tak payah ceritakan saya. Zahid pelingkup UMNO, bukan nak bagi orang Melayu. Saya pernah jumpa satu kepimpinan UMNO dekat Dewan Rakyat. And saya kata kat dia, DAP dalam perlembagaan bawa sekular dengan demokrasi sosial, haluan left. Macam mana UMNO, satu parti nasionalis Melayu, boleh pergi duduk dengan dia? Dia kata kat saya, sila buktikan dalam perlembagaan DAP. Saya buka dalam telefon, ada 4 orang saksi pada waktu tu. Saya buka dalam telefon, tunjuk ni perlembagaan DAP. Dia kata apa kat saya? Dia kata kita kena terima golongan-golongan ni semua. Sebab apa? UMNO pegang nasionalis Melayu, mereka ni pegang bukan Melayu, and golongan liberal dan sebagainya. Kita duduk sekali. Mana boleh duduk sekali? Tak, Mana tadi boleh ni duduk sekali? kita Bawa cerita tempat pasal kita Najib. sekali. Lah ni mereka tak mau bebaskan Najib sebab khuatir Najib ambil balik Presiden UMNO. Betul tadi Syafiq beritahu. Dan kemudian bukti nak saya jadi dia Perdana beritahu, Menteri. Zaid Ibrahim, lawyer Najib. Baru ni dia tulis apa baru ni kenyataan akhbar dia? Kerajaan Madani tidak serius untuk dapatkan pengampunan untuk Najib. Zaid Ibrahim tulis. Zaid Ibrahim orang UMNO. Walaupun dia tukar sana, tukar sini, tukar sana, tapi dia lawyer Najib dan orang UMNO. Ni kenapa tak rujuk pada Zaid Ibrahim? Kenapa nak rujuk saya seorang? Tak, Rujuk Zaid Ibrahim. saya bukan rujuk dengan Syafiq. Syafiq yang rujukkan diri Syafiq tak saat ni. Sebab saya tengok antara anak Datuk Seri Najib dengan Syafiq satu benda yang berbeza. Ni, saya nak bagi tahu kat Pak Yus lah. UMNO ni wadah perjuangan. Tanya orang UMNO, dia tahu ayat ni. Pemimpin datang dan pergi tapi parti tu kekal selamanya. Betul, Apa betul. UMNO ni? Tu setuju. Ni? Apa UMNO? Saya nak tanya kepada Pak Yus, UMNO ni apa? Perjuangan lah. Ada perjuangan apa UMNO ni? Perjuangan parti ya. Dah perjuangan parti apa? Pak Yus tak tahu sebab Pak Yus bukan orang UMNO. Ya. UMNO tertubuh pada tahun 1946. Baik. Atas idea On Jaafar pada waktu itu untuk gabungkan orang Melayu nak lawan dengan Malaya Union. Ya. Sebab Malaya Union parti politik. Mat Kilau, Tok Gajah bukan ahli UMNO. Mereka lawan dengan British sampai British tubuh parti politik nama Betul. dia Malaya Union. Kita nak lawan. On Jaafar kata kalau kita nak lawan dengan mereka kita kena bersatu. Betul. Tubuh satu parti nama dia Perkembar. Kemudian dia tukar nama jadi United Malay. Gabungan orang Melayu, gabung semua ni. Betul. Semua ni gabung, NGO orang Melayu di Perak apa semua berhimpun di Batu Pahat, 9,000 orang angkat sumpah. Kami umat Melayu bersumpah taat setia kepada bangsa kami. Tu sumpah 1946 tu, tarikh dia bila? 10 Februari 1946, tarikh lahir saya. Ya. Takkan saya tak ingat tarikh lahir saya. Saya lahir 10 Februari 1941. Tarikh sumpah tu 10 Februari 1946. Saya nak bagi tahu kat Pak Yus, kita bersumpah untuk jaga orang Melayu kita ni dan kita gabung pada waktu itu pelbagai latar belakang. And untuk kita lawan Malaya Union, kita berjaya yang lawan Malaya Union dan kita dapat memerdekakan negara kita. Tunku kata apa? Kita dapatkan kemerdekaan supaya orang Melayu boleh mentadbir negara mengikut acuannya yang tersendiri. Saya nak tanya, siapa hari ini UMNO tinggal Melayu? Adakah UMNO bawa perjuangan Melayu? PAS bukan parti Melayu ke? Bersatu bukan parti Melayu Tak, ke? PAS bukan parti Melayu. Saya orang PAS. PAS bukan parti Melayu. Dan PAS menentang UMNO sekian lama adalah menentang perjuangan Asobia. Kita menentang perjuangan bangsa. Kita perjuangan agama. Ni Syafiq, saya orang PAS. 40 tahun Syafiq. Nah, saya orang PAS. Okey. Dan memang kita pegang ni. Mereka tu pejuang bangsa. Mereka pejuang bangsa. Kita pejuang agama. Yang kita duk lawan UMNO tu kim Melayu. Jadi PAS tak boleh claim kata dia pejuang Melayu. Sebab kita memang kita buang Melayu. Sebab apa? Kita pejuang bangsa. Dan setiap siri live saya pernah tanya dekat PAS dekat bawah. Mereka tak mengaku kata kita pejuang Melayu. Dan live tu pun memang saya dah record ada kat sana. Tanya orang PAS, kita bukan pejuang bangsa. Kita pejuang agama. Jadi memang sebab tu PAS dia menentang Melayu ni daripada dulu ni. Sebab apa? Sebab Melayu lah. Sedangkan Melayu tu cuma aku tersentuh. Aku tersentuh tambak ni. Cuma Pak Yus tak faham ni UMNO. Mari saya baca kat Pak Yus lah sumpah Melayu UMNO ni so Pak Yus boleh faham. Sebab apa orang UMNO tak boleh terima UMNO duduk dengan Pakatan Harapan.
Kami umat Melayu beragama Islam pada hari ini berjanji tidak akan berhasad dengki, khianat dan iri hati, bertelagah dan berbalah sesama sendiri. Kami berjanji akan bersatu padu dan patuh menegakkan agama Islam. Kami juga berjanji akan bekerja kuat untuk menyara diri dan keluarga kami. Kami umat Melayu sedia bersaing sesama umat Melayu dan kaum-kaum lain dengan jujur dan terhormat. Kami umat Melayu Islam bersumpah setia untuk mempertahankan kepentingan hak Melayu, mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu, memperjuangkan iktisad dan pelajaran bangsa Melayu dan mempertahankan maruah negara supaya aman sejahtera. Dalam sumpah tu kita nak mempertahankan Melayu dan Islam. Kenapa Betul. UMNO tinggalkan PAS? Sebab UMNO memang tak berjuang Melayu. Adik, sebab memang PAS tak berjuang. Memang PAS ni dia menentang Melayu. Betul dah apa yang UMNO buat tu. Sebab saya orang PAS. Memang PAS tak berjuang bangsa. Sungguh. Cuma saya dengar PAS nak berjuang bangsa ni masa jumpa dengan Dr. Mahathir baru ni. Saya pun terkejut. Hak tu je. Dengar kata perjuang bangsa daripada mulut pemimpin nak perjuang bangsa ni masa jumpa Mahathir baru ni. Pak Yus, saya nak pancing orang PAS. Saya baca hadis tu dekat Glen Mary tentang Osobiah ni. Saya baca. Dan saya kena maki dekat dalam majlis tu yang mengatakan bahawa Nabi juga memperjuangkan bangsa dia. Takkan kita orang Melayu tak boleh berjuang bangsa kita. Betul. Ini bukan baru berlaku, Pak Yus. Ini ni PAS yang cakap. Tapi dulu kita budak, kita bodoh. Tak, kita dulu bukan baca hadis. Yang baca hadis ni pemimpin PAS. Dia cerita serat. Dia cerita serat kat kami. Kami tengok UMNO ni meluat dah membui. Tak sungguh cantik. Pantang nampak UMNO. UMNO mana berani debat dengan kami. Kan? Dulu tak ada UMNO macam Syafiq. Dulu tak ada. Lah ni nak cerita bagi. Memang pemimpin PAS bila lah ni ramai dah pandai. Sebab tu ramai tinggal PAS. Ramai dah reti dah. Dah masing-masing mengaji. Dulu kita tak reti. Bodoh. Lepas tu bila ramai tinggal PAS tu berapa ramai PM saya nak tanya agak. Tanya kat bawah. Siapa dia yang tinggal PAS kat bawah ni komen. Aku tinggal PAS. Nah, kita tanya kat bawah. Aku nak buat jumlah tak boleh Syafiq. Tapi tak apa Syafiq. Memanglah. Tapi apa yang hang kata tak tentang UMNO itu betul. Daripada sudut sejarah Pak Yus, Kesatuan Melayu Muda 1936 dipelopori oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi 1948 selepas itu bersama-sama lah dengan orang Melayu yang lain. Lepas tu dikatakan pro Jepun, diharamkan Kesatuan Melayu Muda, Angkatan Pemuda Insaf dan juga Angkatan Wanita Sedar. Kemudiannya pada tahun 1948 Dr. Burhanuddin, ayat dia yang paling famous, dia kata apa? Di atas robohan kota Melaka kita membina jiwa merdeka, bangunlah sekenap baka mempertahan hak keadilan pusaka. Ni Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang tubuh PAS pada tahun 1951. Ni orang yang tubuh PAS semangat nasionalis Melayu ni. Jadi perpecahan di antara UMNO dengan PAS pada waktu itu adalah kerana Tunku nak bawa golongan-golongan teknokrat. Sebab itu dikatakan negara kita dibina oleh mereka yang berpendidikan undang-undang. Sebab pada waktu itu Tun Razak belajar undang-undang, Tunku belajar undang-undang. Jadi dibangunkan oleh mereka ni, ditinggalkan golongan-golongan yang dikatakan sekolah pondok apa semua ni. Tapi PAS bukan macam tu sekarang ni. PAS ramai teknokrat, Khairul-Nizam, engineer. Sekarang ni dia punya pemuda dia sekarang ni, idola tu, Ustaz Azri Syahari dah dapat doktor. Semua kepimpinan PAS kalau kita tengok, Dr. Nick Zawawi doktor, semua doktorat, semua golongan profesional. Mana Pak Yus kata yang bodoh saja duduk dalam PAS, yang cerdik semua tinggal PAS? Aku tak kata pun. Aku siap. Ayat dia orang macam tu lah. Jangan Syafiq. Aku tak kata lagu tu lah. Pandai-pandai . Ada tu kata lagu tu. Pandai. Aku tak kata pun yang bodoh tinggal PAS, yang tak cerdik. La ilaha illallah. Jadi sekarang ni PAS ni tarik balik dulu. Nanti tarik balik dulu orang kata tadi. Ya, saya tarik. Okey, baik. Kurang sama. Okey. Tapi sekarang ni PAS dipelopori oleh golongan profesional. Macam Datuk Haki, latar belakang dia undang-undang. Dan Tan Sri sendiri, Presiden Bersatu, adalah degree holder di dalam bidang ni.
Apa nama kita cerita tentang Yang tu apa aku tak nafi ni. ekonomi ni, Yang tu ekonomi. sungguh. Tan Sri Muhyiddin Yassin. And so kalau kita tengok sekarang ni, and semua adalah golongan teknokrat dalam satu dalam PAS. Apa masalah kalau UMNO nak duduk sekali? Bukannya parti kuno, PAS bukan parti kuno, PAS sama juga. Kalau kita tengok perlembagaan UMNO, PAS lebih kurang je perlembagaan UMNO. Syafiq cakap apa salahnya UMNO duduk sekali. Tapi masalahnya siapa yang tinggal UMNO? UMNO yang tinggal pergi duduk dengan PH. Kita lepas pilihan raya, saya di hotel pada waktu tu. UMNO tinggal duduk dengan PH. Ya, Syafiq cakap ni sebelum PRU ke selepas PRU? Selepas PRU 15, dah ada 115 orang yang sokong Tan Sri pada waktu itu. Idealah. Maksudnya selepas PRU. Ya, selepas PRU 15. Dan Sebelum PRU kita tak bersama kan? Dah kejap, Pak Yu tak tahu cerita. Okey, teruskan tu apa? Jangan. Pak Yu dengar propaganda orang je. Dah. Okey. Selepas tamat PRU 15, kita dah ada 115 orang yang menyokong either sama ada Tan Sri ataupun Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dan kemudiannya ditentukan Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. And then after that, Zahid Khan, dia kata semasa ahli parlimen UMNO bertanding, mereka dibagi surat yang mengatakan hanya Zahid sahaja boleh buat keputusan nak gabung dengan siapa. Zahid full UMNO keluar daripada gabungan tersebut dan sokong pada Anwar Ibrahim, bawa GPS sekali. Sebab tu Anwar dapat 148. Jadi inilah kemarahan daripada Perikatan Nasional terhadap Zahid. Apa dia? Inilah kemarahan sebenarnya Perikatan Nasional terhadap Zahid Hamidi. No. Kita kata Zahid adalah pengkhianat kepada parti. Sebab tu saya tinggal. Saya orang UMNO yang keluar pada UMNO. Macam ni. Masa PRU hari tu, sebelum PRU 15, kita tak bersama dengan PN kan? Sebelum PRU, siapa pula kita tak bersama? Kan kerajaan waktu tu kan PNBN, Pak Yu. Bukan, kan masa bubar parlimen tu kita kan 3 penjuru. Yalah, masa kita pergi pilihan raya tu 3 penjuru lah, sebab Zahid buat ketetapan supaya bertanding 3 penjuru. Tak apalah tanding 3 penjuru. Tapi after PRU 15 kita cerita, pada waktu tu UMNO nak main duk dengan kita. Kita dapat 115, but Zahid tak bagi. Zahid kata ahli parlimen dah sign surat. Dia presiden. Dia macam ni. Kalau anda kata ni, kita dulu masa PRU 15 itu kita lawan siapa? Kami ni, aku PAS tapi aku sokong UMNO, kata aku UMNO lah. Aku lawan dengan PAS. Lawan dengan PAS. Aku ajak semua orang PAS bersama dengan UMNO. Tak mau. Lepas habis PRU, kita bukan gabungan. Daripada sebelum PRU sampai lepas PRU, kita bukan gabungan dan tidak ada istilah meninggalkan. Tadi Pak Yus kata selepas ahli parlimen UMNO dah sign. Kalau kira aku kata lagi. Ni suka kata aku kata. Aduh, Syafiq. Aku tak kata pun. Okey, sebelum PRU 15, semua tarik balik kata berkata. And untuk apa? Untuk bersama ataupun mereka panggil pada waktu tu no DAP, no Anwar, dan dia masuk sekali no Bersatu. Tapi kalau dia bagi untuk rundingan, Bersatu tak minta banyak OC pada waktu tu. Bersatu cuma minta 30 dan kita menang pun 30 je. Bukan kita menang lebih, kita minta 30. Ngam-ngam kita menang 30 PRU 15. Dan PAS minta pada waktu tu 50 dan PAS menang berapa? 40 lebih. Jadi betul tak dia minta? Betul lah. Tapi Zahid kata pada waktu tu kita boleh menang 100 lebih. Luqman Adam kata pada waktu tu kita boleh, UMNO boleh menang 140. Kami kata hang merapu apa Luqman? Tak ada dalam sejarah lagi ni. Kita boleh pi sampai 2/3 kursi di Semenanjung tau. Kita 1/3 kursi Semenanjung, 1/3 kursi Sabah Sarawak. Pada waktu tu saya duk kata tak boleh di pembohong besar. Tapi baru saya tu sekok kata boleh pi. Pi lah. Sebab tu Aziz Rahim bagi tahu, saya kata tak boleh pi berdasarkan laporan kajian sikap daripada JR, semua dah bagi tahu tak boleh pi. Tapi gagah pi jadi berapa? Jadi 30. Ya, satu keyakinan. Kalau bergabung pada waktu tu PAS minta 50 kursi contoh. PAS minta 50, Bersatu minta 30. Kursi Semenanjung ada 156. The reserve BN ambil berapa? 80 minus dengan 156. Siapa dia tak mau? Mereka yang tak mau.
Dia Ya. kata mereka boleh menang. Zahid kata dia boleh menang, tapi sebenarnya Zahid ada perancangan untuk membunuh UMNO. Selepas daripada tu penamaan calon, dah ni Pak Yus tak boleh nafikan benda ni. Masa penamaan calon, berapa ramai calon UMNO yang Zahid gugurkan? Anwar Musa, Syahidan Kasim, Noh Omar. Semua Zahid gugurkan. Syafiq. Ini walak-walak. Syafiq tengok bukti dia. Memang betul apa yang Datuk Seri Zahid buat. Dia gugurkan kepada siapa. Tengok bila mereka digugurkan, apa mereka buat dekat UMNO. Setelah dia orang sahur, dia orang dah kenyang dalam UMNO sampai tua, tapi di hujungnya mereka buat apa kat UMNO. Setelah dia orang tak ada habuan. Pak Yus, ni politik Pak Yus. Pecat Syahidan Kasim kat Perlis jadi apa? Itulah. Syahidan Jadi Kasim apa boleh? duduk sekian lama dalam UMNO, tiba-tiba bila dia tak dapat, dia tak boleh ni, dia keluar. Bila dia keluar dengan UMNO, tiba-tiba dia boleh hentam UMNO macam tu. Cuba tengok macam Lokman Adam. Lokman Adam kena pecat tau. Lokman Adam kena pecat, tapi dia setia, dia tetap kempen untuk UMNO. Sembang. Pak Yus, masa dia kena pecat, Lokman kena pecat sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Saya kagum tu. Dia walaupun kena pecat, dia masih lagi kempen untuk UMNO. Dia maki ahli pimpinan tertinggi UMNO, MKT semua. Dia kata bodoh, tak boleh pakai sebab dia kena pecat. Ya. Tapi walaupun dia kena pecat, aku kagum sebab dia masih berjuang untuk UMNO. Pak Yus ni lah Pak Yus. Dia bukan berjuang untuk UMNO, dia berjuang untuk Pokek sendiri. Dia berjuang untuk melingkupkan UMNO. Bukan dia nak memperbaiki UMNO. Tapi tu yang tiap-tiap malam aku duduk tengok bertahun-tahun dia duduk cakap, duduk bela UMNO ni. Hang kata dia nak ikut UMNO macam mana? Dia melingkupkan UMNO, dia hentam di antara UMNO dengan UMNO. Dia bagi belaga di antara UMNO dengan UMNO. Lokman, dia bukan hentam belah sini. Dia bantai bagi UMNO dengan UMNO belaga. Hishamuddin tak boleh pakai. Salah dah UMNO pecat dia. Betul ya, tak salah. Pak Yus dengar. Okey. LCS, dia kata jangan sampai saya pecah rahsia Hishamuddin. Helikopter, meriam apa semua. Hishamuddin orang mana? UMNO. Ya, lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata apa lagi pasal dekat Datuk Syahidan? Dia kata apa dekat Tan Sri Anwar Musa? Semua tu orang apa? UMNO. Ya, dia kata kat siapa? Lokman serang siapa? Dia serang UMNO yang ada masalah. No. No masalah apa? Dia serang parti. Dia tak serang kepada sebelah sana. Dia serang parti. Macam mana kita serang parti? Parti sedang tegak berdiri sekarang. Sedangkan yang dia serang tu adalah individu di dalam parti. Dia serang parti. Apa yang Lokman cakap semua saya ikut. Saya tak tahu Pak Yus kena lebak tu berapa lama. Tapi setiap dia serang Khairi Jamaluddin. Dia serang siapa lagi? Dia serang semua kepimpinan UMNO tak bagus. Dia seoranglah paling yang hebat, paling terror apa semua. Dialah layak jadi menteri apa semua. Lokman Adam yang perangai. Seolah-olah macam dia ni hebat sangat. Aku pun tengok hebat. Ayah pun tengok hebat. Walaupun dia kena pecat, dia masih lagi berjuang. No, Lokman Adam pernah buat video. Dia cinta kepada Anwar Ibrahim. Dia asal dia PKR. Dia bukannya asal UMNO. Betul. Dia Betul asal PKR. Bacalah asal usul dia. Sebab tu cara dia kasar sikit. Dia macam aku tak kasar. Dia dengan Izam Makno. Dia bukan main daripada UMNO. Macam aku lah. Aku bukan main daripada UMNO. Kan? Tapi kita fashion style PAS lagu ni. Kami berpegang satu ya. Tunku Abdul Rahman keluar UMNO, masuk PAS. Om Jaafar pun pernah juga keluar tubuh Parti Negara. Tapi mereka keluar atas sebab apa? Kerana mereka pegang prinsip Melayu. Jadi saya Pak Yu nak kata apa pun katalah. Saya keluar daripada UMNO ni kerana saya mempertahankan perjuangan nasionalis macam saya. Dan kita tolak golongan haluan kiri. Kami takkan terima apa yang DAP buat. Syafiq tengok dekat posting saya semalam saya buat. Saya ambil gambar saya selfie dengan Papa Gomo 2018. Saya cari balik gambar lama tu. Sebab saya tak pernah jumpa selfie dengan Syafiq. Tapi saya jumpa dengan Papa Gomo lah. Masa dia main kat Semenyih ni. Sebab waktu tu yang memperjuangkan Lokman Adam, Papa Gomo, bosku. Bosku kena. Tak ramai orang yang bantu bosku waktu tu kita tengok kan. Lepas tu aku bagi posting apa? Sebab depa ni lah yang bagi aku celik kena UMNO.
Jadi walau macam mana pun dia duduk kat sana, aku kena terima kasih kat dia. Sebab dia perkenalkan aku tentang UMNO dengan gaya dia sendiri. Dengan gaya dia tu buat aku tertarik. Faham? Cara dia sampaikan tu buat aku tertarik. Jadi macam Syafiq kata, Pak Yu nak kata apa pun kat saya. Tak, aku tak kata apa. Tengok live aku pernah kata kat hang ke? Ada agak kadang-kadang tu duduk tepias-tepias. Record lagi. Tepias-tepias sikit. Tak ada. Aku cakap, Syafiq okey. Aku naik live dia okey. Tapi nama tak sebut lah tepias-tepias tu. Macam Abang Gani ke? Oh, hang. Kalau hang cakap terasa macam hari tu bagi tahu. Saya tak kata kat Pak Yu. Sama juga aku tak kata. Tapi aku dengar bunyi macam tepias kata kat aku. Dah, Pak Hari saya tak kata kat orang. Tak apa lah. Tak apa. Tapi saya tak tahu bila Pak Yu kata kami boleh terima DAP PKR ni. Yang soal terima DAP ni, PKR ni, cerita dia. Aku sendiri pun sebelum RU15, aku pun bukan berkempen untuk PH pun dekat PKR ataupun DAP. Malah aku lebih kepada tarik orang PAS ajak bersama dengan UMNO yang tu lah. Cumanya bila dah bergabung ni, bila kita dapat satu gabungan yang membuatkan negara kita lebih aman, kita semua bangsa boleh bercampur jadi elok, bukankah itu lebih manis, Syafiq? Apa dia? Macam mana? Dah, bila kita dulu kita bertelagah, UMNO dengan DAP ni bertelagah gila-gila kan. Lepas tu PAS pernah menunjukkan PAS pernah menunjukkan dia punya friendly dengan siapa semua bangsa, pernah bersama dengan DAP. Betul Syafiq kan? Lepas tu kita tinggalkan DAP. Dan hari ni bagi tahu kat Pak Yus satu benda. Baik. Okay. Perpaduan Madani ni adalah konsep yang ditiru pada zaman Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Hussein. Tun Hussein digelar sebagai bapa perpaduan negara. Ni saya nak bagi tahu kat Pak Yus, mereka ni bukan. Saya nak tanya Pak Yus lah. Pak Yus kenal tak John Elias TV siapa dia? Tak kenal. Pak Yus kenal tak Untan Cek Lok? Macam pernah dengar. John Elias TV adalah orang yang tubuhkan MIC. Tun Tan Cek Lok yang tubuhkan MCA. Bapa kemerdekaan lah untuk MIC dengan MCA ni. Bersama-sama dengan Tunku pada waktu tu nak memerdekakan negara. Kita merdeka negara, semua kaum ada pada waktu itu. Saya nak tanya pada Pak Yus, siapa yang duk putik kebencian ni? Start daripada seorang cikgu dilucutkan kerakyatan. Kenapa PAP diharamkan? Kenapa bawakan Lee Kuan Yew ni? DAP ditubuhkan oleh Cheng Meng Han dengan David Nair. Siapa dia David Nair? Siapa Cheng Meng Han ni? Pergi kaji balik. Yalah, mengikut kajiannya macam tu lah. Kita tolak DAP ni sebab apa? Pak Yus, tak ada parti dalam Malaysia yang bawa perpecahan kaum kecuali Barwasir Sekok ni ya. Siapa dia? PAS tak pernah terlibat dalam perpecahan kaum. Malah bila berlaku tragedi 1969 dekat Kelantan tak darurat. Andai kata Syafiq tanya, kata PAS tak pernah perpecahkan kaum, saya dalam PAS, kita lawan kaum Melayu ni lama dah, Syafiq. Tak pernah terlibat dalam perpecahan kaum yang besar. Pak Yus jangan nafikan, ni sejarah Malaysia Pak Yus. Nak cerita apa? Kajilah siapa Lee Kuan Yew, kaji siapa David Nair, siapa dia, apa nama, Cheng Meng Han ni. Depa ni siapa? Depa duk sana dah lah ni. Jadi sebab itulah kena baca. Kalau tak baca tak kena tengok sejarah Malaysia ni, baca proses-proses penubuhan Malaysia ni. Depa ni siapa dia? Pi dekat laman web OFA tu, ofa.gov.my tu, Akib Negara. Pi baca depa ni baru faham. Sebab tu depa tak bagi sentuh tentang 1969. Sebab apa? Baca Magaran siapa start dulu. Jadi kita ni membina negara ni dah cukup, dah bersatu padu dah. Saya nak tanyalah, yang bangunkan Selangor siapa dia? Kalau bukan nenek moyang kita dalam UMNO. Yang bangunkan Pulau Pinang siapa dia? Kalau bukan nenek moyang kita dekat dalam UMNO gerakan dan sebagainya. Depa mai duduk ya, baru 2 pengai depa mai duduk, depa kata Selangor maju, Pulau Pinang maju. Pi mampu dengan depa lah. Nenek moyang kita yang bangunkan. Bukan puak-puak apa nama DAP ni bangun. DAP ni buat apa kat Pulau Pinang? Anwar PKR ditubuhkan sebab apa? Sebab Anwar didapati dalam kesalahan rasuah dan juga kesalahan satu lagi tu tak boleh sebut. Bahaya. Sebab tu PKR tubuh. Tapi parti kita dulu kita berjuang, nenek moyang kita tubuh dia kerana apa? Kerana agama, bangsa, negara. Betul. Bukan kerana kepimpinan. DAP tubuh kerana apa?
PKR tubuhkan apa? Jangan dinafikan benda ni. Pak Ya. Yus jangan tak nampak benda ni. Dah Depa kita pun tahu PKR tu nak tubuh Pak angkat Saiful. Anwar. Dah, mereka berjuang kerana nak angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab tu hanya keluarga Anwar saja boleh jadi Presiden PKR. Kalau tak Anwar, bini dia. Kalau tak bini dia, Nurul Izzah. Tapi UMNO berbeza. UMNO kita berjuang kerana kita nak jaga negara, kita nak jaga bangsa, kita nak jaga agama. Mai pilih pemimpin mana pun. And dalam UMNO kita tukar Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, and Mahathir Mohamad, Bapa Pembangunan, Abdullah Ahmad Badawi. Lepas tu Najib Razak. Semua kepimpinan kita ada. Anwar Ibrahim sejak daripada tahun 1998, siapa Presiden PKR? Ni, DAP. Siapa Presiden? DAP daripada dulu sampailah Lim Kit Siang lah. Lim Kit Siang dengan anak-anak dia aja lah baru bagi kepada Anthony Loke. Dulu Lim Kit Siang, Lim Guang Eng, Lim Kit Siang, Lim Guang Eng. Jadi sekarang ni Syafiq sedang risaukan tentang UMNO lah. Jadi Syafiq sedang risaukan tentang UMNO lah. Dan saya bukan risau, saya risau tentang kedudukan kita. Sebab orang Melayu berjuang kerana bukan parti. UMNO bukan parti, Pak Yus. UMNO ni gabungan. Pak Yus kena faham sejarah ni, Pak Yus. Macam mana boleh jadinya tertubuh UMNO 1946 ni. UMNO bukan parti. Malaya Union parti politik. Syafiq, pukul 7 kita end Syafiq dah. Apa teruskan? Pukul 7 kita end. Teruskan, kita manfaatkan. Go. Tak, perjuangan pada waktu itu orang Melayu nak gabung kekuatan orang Melayu lawan Malaya Union. Sebab Malaya Union parti politik. Sebab tu kita tubuh UMNO. And dulu Mak Kilau, Datuk Bahaman apa semua ni mana ada ahli UMNO. Dia pun tak ada ahli UMNO. Rentak pun bukan ahli BN pun dekat Sabah Sarawak. Tapi kita himpun pada waktu itu kerana British nak buat parti politik Malaya Union. Jadi Syafiq nak bagi saya berapa minit cakap ni. Semua bukan. Kita gabung orang Melayu, kita tubuh UMNO nak lawan Malaya Union. Okay. Tapi yang sebenarnya adalah gabungan orang Melayu. Tapi kalau kita hari ni UMNO bawa tinggal orang Melayu, takkan kita nak pergi duduk dengan UMNO? Okey. Baik. So sekarang ni saya rasa syukur alhamdulillah bila UMNO dapat merintah kembali. Itu nombor satu lah. Okey. Ni saya cakap tak tahu. Saya tak tahu Syafiq bagi saya berapa minit. Susah saya nak boleh cakap sebab Syafiq banyak idea. It's okay, tak apa. Saya pun suka cara Syafiq. Okey, Allah bersih selamat. Jadi Syafiq tengok. Sekarang ni PAS ni Syafiq tak buat manfaat pun saya nak beritahu kat Syafiq. Siapa saja yang bergabung dengan PAS pasti ada masalah. Dan kita tengok bukti dia macam mana semangat 46 dulu. Hari ni loop terus tak ada dah. PAS ni mana-mana gabungan yang digabung akan ada masalah. Dan sampailah PKR dulu sampai tinggal 1 kerusi. Lepas tu UMNO bergabung sampai tinggal 26 kerusi. Hari ni tengok apa jadi dengan satu. Siapa saja bergabung dengan PAS pasti ada masalah. Dan PAS ni dia pokok tumpang yang memang menumpang menyusahkan gabungan dia. Tapi tak percaya Syafiq tengok lepas ni apa jadi Syafiq. Saya tengok mana-mana tak ada lagi dah sejarah. Bila PAS gabung, parti tu tak ada bekas. Mesti ada bekas siplis. Mesti ada bekas masalah ada penyakit dia. Yang tu lah Syafiq. Ya. Sebab tu saya kata Pak Yus ni lemah dalam sejarah. Tak, dia bukan tentang sejarah. Saya tengok ni. Saya tengok perjalanan. PAS ni tertubuh pada tahun 1951. Nama dia Pan Melayan Islamic Party, PMIP. Masuk pilihan raya, menang 1 kerusi tahun 1951. Saya nak cakap dengan Pak Yus, setiap kali gabungan yang berlaku ni rentetan sejarah, bukan PAS pi habang, bukan PAS pi tumpang dia, salah. Setiap kali jadi masalah kepada orang Melayu pergi cari PAS. And semangat 46, perpecahan di antara Tun Mahathir dengan Tunku Razali. Tunku Razali pergi cari siapa? Pergi cari PAS. Nak bina kekuatan semangat 46. Lepas tu Tunku Razali tinggal PAS. PAS tinggal Tunku Razali kan Tunku Razali tinggal PAS. Tunku Razali tinggal PAS masuk balik UMNO. Tu salah. Lepas tu bila berlakunya Anwar Ibrahim tahun 1998. Anwar pergi jumpa siapa? Anwar pergi jumpa Fazil Nur minta tolong. Pergi jumpa dengan PAS minta tolong. Yang set up keadilan ni adalah PAS. PAS yang bagi pentas. Bawa Anwar ni pergi merata berjalan. Kata Anwar ni tak bersalah. Tolong sokonglah Anwar ni. Anwar ni kawan Ustaz Fazil dan sebagainya. Anwar ni dulu dengan Habib. Dia ni pemimpin Melayu yang telah dianiaya oleh Tun Mahathir. Siapa dia yang nak pergi kempen ke Anwar ni? Anwar bukan ada parti. Anwar kena buang pada UMNO. Anwar ayat dia apa? Media telah menghina saya,
keluarga saya, tetapi rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah bersama-sama dengan saya. Siapa yang bagi kat dia tu duk cakap semua tu? Kalau bukan orang PAS yang turun pi Yalah. bersama-sama dengan Anwar pada waktu itu. Lepas tu siapa tinggal PAS? Siapa yang tinggal PAS? Anwar Tapi ikut DAP tu yang saya kata, saya cerita tadi pasal saya bukan cerita pasal tinggal. Bila berlaku muafakat nasional. Kesan. Saya nak tanya, pada waktu tu Mat Hassan dengan Anwar Musa pergi cari siapa? Adakah PAS pergi cari Najib? Tak. Kepimpinan UMNO pergi cari PAS, minta tolong, kita orang Melayu kena bersatu. Kita kena duduk sekali. Orang Melayu dah hilang kuasa. DAP dah memerintah. Duduk sekali, PAS pun bagi pentas. Okey, kita duduk sekali, bagi UMNO menang apa semua sekali ni. PRN semua bagi UMNO, nak tunjukkan kekuatan UMNO. Lah kali apa berlaku? Zahid Hamidi kianat kepada PAS. Ya. Jadi semua PAS ni kira dia panggil mangsa teranaya dia panggil. Tapi yang terkesannya gabungan. Dah, susah pergi cari dia, senang tinggal dia. Susah pergi cari dia, senang tinggal dia. Dia masa teranaya pun dia okey. Saya percaya dengan sumpah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia kata apa? Hari ini kita susah dengan PAS, kita senang akan bersama dengan PAS. Perikatan Nasional akan menjadi satu parti yang dominan mendapat kepercayaan orang Melayu sampai selama-lamanya. Ini adalah ucapan Datuk Seri Hamzah dekat Melewah. Yalah, saya pun tengok sejarah juga, tapi saya cakap cara bodoh-bodoh saya lah. Mana gabung dengan PAS, habis ada penyakit. Ni Pak Yus, saya punya sahabat saya, Pemidato UMNO minta nak naik ke atas ni, boleh ke atas likas? Boleh juga dia ganti lah. Saya tadi atas lah. Naik Zat, tak apa, atas silakan. Silakan. Tak apa, saya pukul ada 8 minit. Ya. Pak Yus. Waalaikumsalam, baru boleh cakap dengan Atan. Lama kita tak bercakap Pak Yus Yalah, saya minta naik, tak boleh naik. Okey, saya bagi peluang Pak Yus dengan Atan pula. Saya dah habis suara dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan saudara Atan Likas. Tak, saya masuk ni nak dengar sikit bila ada ada intro pasal PAS dengan UMNO ni. Saya sukalah nak mencela-cela. Sementara kita nak tunggu maghrib Pak Yus Syafiq Baik. Saya pun nak bercakap macam ni Pak Yus. Sejarahnya, rentetan sejarah daripada PAS ini cukup panjang. Macam Pak Yus kata, PAS bila bersama dengan PAS ni banyak masalah. Sebenarnya betul lah Syafiq kata. Yang mencari PAS ni bila ada masalah, semangat cari PAS. Anwar cari PAS. UMNO. Saya nak beritahu tentang UMNO Pak Yus. Sebab saya masuk UMNO pun pada tahun 2018, tak kalah UMNO kalah Pak Yus ni. Memang benar apa yang sahabat kita kata. Sejarahnya, bila ada masalah, UMNO dah tertekan, dah hilang kuasa, hilang punca segala-galanya. Tak pernah dalam sejarah UMNO boleh hilang kuasa. Kemudian, bila hilang UMNO pada ketika itu Pak Yus, 2018, bila hilang kuasa, dia macam hilang punca Pak Yus. Macam seorang suami kehilangan isteri tau, kematian isteri. Dia tak tahu nak buat, dia tak tahu nak jaga ada 10 orang anak ni. Anak kecil-kecil pula, dia tak tahu nak jaga Pak Yus. Sebab selama ini, isteri dia jaga. Dia pergi bekerja, isteri dia jaga. Anak semua urusan. Bila mati isteri, suami ni tak tahu jaga. Jadi dia nak jaga anak ni, anak 10 orang, dia terpaksa nak cari orang lain Pak Yus untuk membantu dia, untuk nak meringankan beban kehidupan dia, harian dia, anak-anak dia. Jadi UMNO ni dia pergi cari PAS. Dia pergi cari PAS. Apatah lagi bila masa tu Pak Yus kita nampak sama-sama Pakatan Harapan dia nak buat stated room. Dia nak buat ISET. Dan itulah titik tolak kita sama-sama PAS dengan UMNO untuk tentang Pakatan Harapan. Dan berlaku benda tu dan berjaya. Akhirnya berjaya. Cuma saya nak ringkaskan Pak Yus, bila mana kita dah sepakat masa tu dah bersama, dah harmoni, kita nak tubuh muafakat nasional pula. Saya tahu benar. Kita nak tubuh muafakat nasional, MN masa tu Dan masa tu pula, sudah ada perjanjian kita nak bawa masuk lah, bersatu untuk masuk. Dah ada kata Zahid, okeylah tak apa kita bawa masuk.
buatlah hitam putih. Dia nak minta hitam putih daripada Bersatu, jadi Bersatu, Presiden Bersatu, buatlah surat permohonan untuk masuk. Tiba-tiba dia kata Kak Tan Sri Anwar Musa tak payah bawa masuk Bersatu, tak payah daftarkan Muafakat Nasional. Berubah Pak Yus, berubah. Sebab apa berubah? Saya nak bagi tahu sikitlah rentetan bila mana PAS ini dia tak tamat kuasa Pak Yus. Atan, sekejap Atan. Ya. Atan cerita ni masa sebelum PRU kan? Sebelum PRU ini, Sebelum PRU masa tu kita masih gabungan tak dengan PN. Masih gabungan. Tapi apa yang Atan, tindakan Atan sekarang ni bukan waktu tu. Waktu sekarang ni betul. Dalam yang hari itulah masa kat mahkamah. Selepas pada mahkamah hari tu betul. Saya bergegas start enjin kereta. Saya pergi cari Atan dekat mahkamah. Masa tu. Mahkamah mana Pak Yus? Masa Najib masa 4-5 hakim tu. Mahkamah Persekutuan. Ya, dekat Putrajaya tu. Saya bergegas ke sana nak jumpa dengan Atan. Tak jumpa saya. Saya tengok live Atan tu. Saya siap-siap berkuas, saya keluar sampai sana saya tak jumpa Atan. Tapi saya teruskan buat live selama 2 jam. Saya buat live dekat sana. Jadi apa yang Atan cerita ni benda yang apa yang berlaku sekarang ni pada Atan adalah selepas daripada tu. Betul Tan Saya sambung sikit Pak Yus boleh? Sebab saya ada berapa minit lagi? 4 minit. Okey Pak Yus, kalau Pak Yus nak cakap sila cakap dulu. Okey. Jadi yang saya dengan Atan ni sebab saya kenal Atan selepas. Okey, saya tak kenal sebelum ni. Sebelum ni saya tak pernah pun bercakap tentang politik ke apa ke tentang PAS UMNO, tak ada. Apa yang saya ingat sebab saya boleh jadi saya daftar UMNO dengan Atan sebab Atan offer saya. Betul ya Atan Betul saya betul ya. Tapi benda tu tak sempat berlaku. Tiba-tiba tengok Atan saya tak nak Atan pergi jauh. Sebab tu saya jumpa Atan tapi tak sempat. Ni rezeki Allah dah jadikan benda tu lagu tu kan. Kemudian dan tengok Atan dah teruskan apa yang Atan buat, saya pun nak kata apa kan. Tapi jika Atan nak cerita tentang masa Aisyah apa semua, itu waktu tu pun Atan pun dah bersama dengan kita dah. Bersama-sama dalam UMNO kan, dalam perpaduan kita menentang Perikatan Nasional, betul Atan Jadi macam Atan kena cerita yang ke depan. Atan kena cerita yang depan. Sebab anda kata Atan cerita yang belakang, mesti Atan dengan PN. Tapi Atan duduk dengan UMNO waktu tu. Malah Atan juga pernah bertanding kan. Saya nak bawa rentetan sejarahnya supaya Pak Yus faham ni. Sebab Pak Yus tak berada dalam UMNO. Atan dah berada dalam UMNO dan duduk di... Sebab tu saya cakap tentang PAS. Sebab tu saya tak cerita tentang UMNO. Saya cerita tentang PAS. Itu sebab saya nak bawa hubung kait antara UMNO dengan PAS. Masa tu pun bila ada PRK, 7 PRK PAS ni Pak Yus, dia tak nak ambil jawatan, tak nak bertanding. Dia bagi semua ke UMNO bertanding. Sampaikan Tanjung Piai, Parlimen Tanjung Piai tu, ada ura-ura kata kita kena hantar Melayu. Tak apa. PAS kata hantar calon daripada MCA, Cina dia kata. Kita akan bantu habis-habisan. Akhirnya UMNO letak MCA Tanjung Piai. Menang. Sebab PAS ni dia tak kemaruk untuk ambil jawatan-jawatan adun-adun ataupun ahli parlimen ni. Dia nak bantu UMNO. Tetapi Pak Yus, turning point dia bahawa pengkhianatan kita nak buat dan Muafakat Nasional itu pengkhianatan sebenarnya. Tapi kenapa waktu tu Atan tidak bersama dengan PAS? Atan bersama dengan UMNO? Apa dia? Disebabkan cerita Tanjung Piai apa semua tu. Waktu tu kenapa Atan tidak bersama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional, tidak bersama dengan UMNO masa sebelum PRU itu? Saya Pak Yus, saya lama duduk dalam PAS. Saya pun dah cakap dengan Pak Yus, saya duduk dalam PAS. Kemudian bila ada krisis PAS, Mat Sabu, geng-geng ni kan keluar dan tubuh Parti Amanah pada tahun 2016. Jadi daripada rentetan itu, bila saya dah keluar bersama dengan geng-geng Mat Sabu, akhirnya bila mana Pakatan Harapan naik menang 2018, saya tak menyokong mereka sebab mereka mengkhianati. Jadi saya keluar daripada mereka, saya join kepada UMNO. Sebab itu saya membantu UMNO daripada tahun 2018 sampailah baru-baru ini seminggu yang lepas ni saya isytiharkan keluar daripada UMNO. Itulah rentetan dia. Saya nak bagi tahu bahawa
Yang mulakan pengkhianatan muafakat nasional ni sepatutnya dah boleh tubuh dah. Yang memulakan pengkhianatan secara senyap-senyap adalah Zahid Hamidi. Baik, jika betul apa yang Atan cakap ni, kenapa waktu tu Atan bersama Zahid Hamidi? Okey, ya Pak Yus. Yang pertama, isu ini baru diketahui baru-baru ini saja. Oh, baru tahu. Atan baru tahu. Bila mana Tajuddin Rahman secara terbuka menjelaskan adanya tanda tangan. Yang kedua, Tan Sri Anwar Musa ketika itu pun dia sebagai Setiausaha Agung UMNO dan baru-baru ini dia dah hebohkan benda ni. Memang ada rentetan surat tersebut dan disahkan. Masa itu Pak Yus, UMNO masa di bawah Setiausaha Agung Tan Sri Anwar Musa, dia cuba untuk sembunyikan benda ni supaya tidak bagi image kepada UMNO tau. Kalau ada sokongan itu terbongkar, maka imej UMNO lagi buruk. Sebab masa itu UMNO nak bersama dengan PAS, dengan bersatu, tiba-tiba dikhianati oleh Zahid Hamidi. Dia tak nak bersatu, tak nak daftarkan, kemudian dia secara senyap-senyap UMNO nak bersama dengan PAS dan bersatu. Ke tempat untuk tanda tangan supaya mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan itu disahkan, ada surat itu dia tak apa. Istana Negara. Tak apa, Atan. Itu tadi Syafiq ada cerita bab tu, betul Syafiq Bab tu tadi Syafiq ada cerita. Baik, jadinya bermaknanya selepas daripada tu, you cakap UMNO nak bersama dengan bersatu. Maksudnya MP tu lah. MP tu nak bersama, betul? Semua nak gabungan satu parti ni lah, bersatu. Tan, kita pernah bersama Atan, bersama-sama berjuang Atan. Saya sendiri pun tak setuju jika kata Zahid Hamidi bergabung dengan Bersatu dan PAS. Sebab aku penat berlawan tu. Penat berlawan faham dengan Bersatu ni. Pada peringkat awal, Bersatu memang tiba-tiba nak gabung. Masuk. Okey Tan, Atan boleh teruskan. Saya tutup kamera, okey. Korang teruskan dulu. Alright. Okay. Waalaikumsalam. Turun dah Pak Yus. Malam ni sambung Pak Yus. Alright. Okey Syafiq. Ya. Saya teruskan sikit Syafiq Ya boleh. Jadi pengkhianatan yang bermula daripada Zahid Hamidi kepada orang-orang UMNO, termasuk pengkhianatan kepada kerajaan masa itu Syafiq, mana Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila dia menghantar satu, dia menyokong Anwar Ibrahim untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, dan Anwar Ibrahim cuba untuk menghadap Sultan ataupun Agung untuk mempersembahkan surat sokongan dia daripada Zahid dan rakan-rakan yang lain lah. Dan itu kemudian dia dah pecah lah. Mungkin Syafiq pun dah tahu benda tu. Dan isunya ada yang bertanya macam Pak Yus tadi bertanya, kenapa dulu Atan tak nak tarik sokongan kepada Zahid ni? Baik, saya nak bagi tahu. Pada tahun 2020 pun Atan dah bersama dengan satu kumpulan media daripada think tank Zahid lah di tingkat 36 Rumah UMNO WTC, dan kami diarahkan untuk build up, untuk make up, untuk cantikkan kewibawaan, ketokohan Zahid Hamidi. Walau apa pun isu-isu yang berlaku, kita mesti backup Zahid Hamidi daripada geng-geng pengkhianat. Dia katakan geng pengkhianat ni seperti mana kita tahulah, geng-geng dituduh KJ, Syamuddin dan rakan-rakan mereka ni, itulah diangkat sebagai geng pengkhianat. Tapi yang sebenarnya bila kita selidiki, bila kita dah tahu maklumat yang sebenarnya yang mengkhianat adalah Zahid Hamidi. Dalam proses nak angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang sekarang ni pun masih lagi dia khianat. Pada peringkat awal Syafiq, sebenarnya sudah ada keputusan bila 10 orang daripada BN nak sokong kepada Muhyiddin Yassin untuk diangkat, kemudian tarik balik, U-turn balik, dan pada masa itulah MP Barisan Nasional menjelaskan dalam mesyuarat Barisan Nasional bahawa kita bersetuju untuk tidak menyokong. Okey, baik, kita tarik balik sokongan 10 orang, tapi dengan syarat kita tidak menyokong PN, tidak menyokong PH. Kita kekal duduk sebagai blok pembangkang. Okey, dia bersetuju. Kemudian bila dipanggil PH dan PN untuk bentuk kerajaan, tak berlaku. Kemudian apa yang berlaku? Agung, yang di-Pertuan Agong nak
panggil 30 orang MP daripada BN untuk menghadap. Tapi tidak berlaku sebab Zahid, Tok Mat dan Zamri Kadir yang pergi mewakili yang lain-lain. Ini yang pengkhianatan berlaku ni. Bila pergi, dia kata semua bersetuju untuk sokong Anwar. Sedangkan mesyuarat sebelum datang tu, sebelum pergi menghadap, bersetuju untuk tidak menyokong mana-mana blok ni, sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Kita memilih UMNO untuk pembangkang. Tiba-tiba dia kata semua bersetuju. Bila diketahui benda ini, bila dihantar pihak istana maklumkan kepada Ismail Sabri, kerana masa itu Ismail Sabri adalah Perdana Menteri interim dan dia kena maklumkan maklumat ini. Dan pada masa itu jugalah komponen Barisan Nasional bermusyawarat dan hentam balik Zahid Hamidi. Kenapa kamu pusing benda ni? Sedangkan kita punya mesyuarat sehari sebelum itu bersetuju untuk memilih tidak menyertai mana-mana blok. Tiba-tiba dia pergi bertiga tanpa yang lain-lain, sepatutnya 30 orang. Sebab Agung nak tanya sendiri one by one siapa sebenarnya mereka sokong, PN ke PH. Tapi itulah mainan agenda daripada Presiden UMNO. Nampak tak? Itulah Syafiq dia punya. Sallallahu liman hamid. Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, sorry saya off mic tadi. Okey. Saya mungkin sekali kita nak kena berhenti nak sambung nak maghrib, sekali mungkin malam kita sambung belakang. Okey, cuma saya nak cakap kat sini satu ya. Kenapa saya sebut nama-nama kepimpinan ni yang warrior yang dipecat oleh Zahid ni, orang yang dekat luar UMNO ni dia tak kenal siapa dia depa ni semua. Saya mak saya ni memang otok UMNO. Tok Wan saya, adik-beradik saya dulu semua UMNO. Jadi saya kenal kepimpinan UMNO ni. Siapa dia Syahidan, siapa Tan Sri. Kita Tan Sri Anwar Musa, siapa Tan Sri Muhyiddin. Kita kenal depa ni. Depa ni adalah orang yang berjuang dalam UMNO ni memang betul-betulnya. Kalau dengar cerita Tan Sri Anwar Musa semalam, saya tanya kat dia pasal satu ceramah di Semenyih yang membuatkan saya ni nak buat live. Nak tunjuk muka, nak pakai nama sebenar Muhammad Syafiq Abdul Halim bagi orang kenal dulu kata saya ni orang UMNO. Sebab apa? Kita dengar pengorbanan Tan Sri Anwar Musa. Dia cerita pada waktu berlakunya Semangat 46. Dia seorang je UMNO di Kelantan tu sampai orang ambil taik bubuh dekat dalam borang UMNO, baling dekat pejabat. Tapi dia tak pernah khianat UMNO. Dia tak pernah ketepikan UMNO. Dia berjuang kerana UMNO. Tapi Tan Sri Anwar Musa kena pecah. Siapa Noh Omar? Noh Omar mana boleh orang kata kat UMNO dekat dalam Parlimen. Noh akan bangun dulu. Noh, Khairi Jamaluddin, Syahidan Kasim. Ini adalah orang-orang yang nak mempertahankan UMNO. Walok-walok yang nak mempertahankan UMNO. Siapa berani kata kat UMNO? Pergilah tengok video-video Parlimen yang lama. Boleh tengok Khairi Jamaluddin, Noh Omar memperjuangkan. Bila orang sentuh pasal Melayu, siapa bangun? Kalau bukan Omar yang bangun. Noh Omar kena pecah. Lepas tu Datuk Seri Syahidan kena, Tan Sri Muhyiddin kena, Datuk Seri Hishamuddin kena. Ini tuan-tuan pergi baca sejarah-sejarah mereka ni. Hishamuddin dulu angkat kerih tau. Angkat kerih. Siapa dia? Tajuddin Pasir Salak. Masa tu UMNO jatuh, dia buat perhimpunan Melayu Bangkit yang pertama nak suntik semangat UMNO ni. Siapa mereka ni yang dipecat semua ni, yang digantung semua ni? Nak percaya kepada Zahid Hamidi? Nak menaruh harapan kepada Zahid? Zahid lah pelingkup UMNO. Zahid pengkhianat. Zahid ni barwa. Yang bawa UMNO pergi duduk dengan DAP dan PKR yang menyebabkan semua orang tinggal daripada UMNO. Dia ni pengkhianat dan hari ni kita kena anjak mereka ni. Sebab tu hari ni Atan kembali kepada PAS. Saya duduk dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita duduk hari ni kerana apa? Kita nak gabung Kesatuan Orang Melayu. Atas sebab apa? Sebab UMNO ditubuhkan untuk menggabungkan semua orang Melayu. Bukan UMNO nak jadi barwa kepada cucu cicit Chin Peng, nak jadi barwa kepada cucu cicit Lee Kuan Yew ni. Kita lawan dengan mereka puluhan tahun. Apa yang mereka tak buat pada nenek moyang kita? Takkan kita nak biar saja? Setakat tu saja tuan-tuan. Wallahualam. Okey Tan, mungkin ada last word ke? Okey, saya last word
malam ini saya nak menyeru kepada rakyat Malaysia untuk 6 negeri ni anak-anak muda, pengundi atas pagar, orang-orang Melayu, non-Malay, ahli-ahli UMNO dan penyokong setia bosku. Kita kena sedar, Atan pun dah sedar boleh berubah. Atan tinggalkan semua apa yang dapat di rumah UMNO, tinggalkan think tank Zahid Hamidi, tinggalkan grup media Zahid Hamidi, buat satu pengorbanan kerana kami percaya, Atan percaya bila terbongkar penipuan dan pengkhianatan yang dilakukan sendiri oleh Presiden UMNO ke atas ahli-ahli UMNO dan juga MP-MP daripada UMNO Barisan Nasional, maka kami akan memilih untuk tidak mempertahankan pemimpin yang mengkhianati ahli-ahli dan rakyat. Buatlah, saya nak buat satu kerajaan pintu belakang tepuk atap yang ditaja oleh Zahid Hamidi untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2020. Mana ini pengkhianatan yang luar biasa. Dan inilah yang dimulakan, yang kita namakan sebagai kerajaan tepuk atap. Kalau berlaku, itulah yang berlaku. Dan kita kena lihat bahawa sejarah Anwar Ibrahim nak tepuk atap ini bukan berlaku